Management Legalities. Saya Nurul Nazmira, Metrik 2030. Saya Nasha Farina 2062. Dan seorang lagi Nurul satu perkara tentang pertimbangan oleh penyelaras acara mengurus komik ataupun orang lain yang bertanggungjawab. Nombor 2, pengurusan risiko boleh dianggap sebagai mekanisme dengan mana kita bisa untuk mengambil perkara-perkara yang mungkin salah satu pada suatu acara atau tempat yang mana kita membuat rancangan ataupun mengambil langkah-langkah untuk mencegah mengurangkan risiko tersebut. Macam kita nak kena tahu first apa risiko kita kalau nak buat management tu, macam nak buat event tu. So apa yang kita kena ambil. Kita kena tahu mungkin macam event lumba lari ke, kita kena tahu majority, kalau aku takut kalau tiba-tiba tengah buat event tu salah seorang macam pelumba akan terjatuh ke, akan terluka ke, tiba-tiba tak boleh lari ke, macam terluka ke, terjatuh kan, kita kena standby benda tu macam medik lah, lebih kurang macam tu. Ataupun risiko kalau buat kenduri tu, kita kena tahu berapa orang akan datang, berapa orang akan datang makan yang betul-betul datang makan. So kita kena sediakan benda tu cukup macam mungkin lebih ataupun cukup untuk orang yang akan hadiri suatu majlis tersebut. Risiko pengurusan. Pengurusan risiko adalah proses mengenal pasti, menilai dan mengawal ancaman terhadap modal dan pendapatan organisasi. Ancaman atau risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ketidakpastian kewangan, kewajipan undang-undang, kesalahan pengurusan strategi, kemalangan dan bencana alam. Macam kita as event management, kita perlu tahu contoh risiko kewangan tu biasa kan, memang event management yang betul-betul sempat benda tu sebab benda tu sangat-sangat penting. Ini macam kewajipan undang-undang, contohnya undang-undang event macam apa? Okey, sebagai contoh, kewajipan undang-undang tu contohnya macam you buat event dekat air macam tasik ke kan, jadi peserta perlu menggunakan life jacket. Okey, tu undang-undang. Okey, jadi kalau you tak sediakan life jacket tu, you akan salah lah. Okey, di samping tu contohnya macam catering. Okey, dekat Malaysia ni dia pengurus catering, termasuk waiter semua kan, yang menguruskan makanan, mereka perlu mengambil suntikan typhoid. Itu adalah undang-undang. Jadi kalau you hire caterer yang tak ada suntikan typhoid ni, lepas tu kalau ada orang kena keracunan makanan dan sebagainya, jadi awak akan dianggap bersalah lah. Okay. Okay, faham ya? Okay, faham sir. Alright. Okay, pelbagai kategori risiko mengenai pengurusan acara, peralatan acara dan pengeluaran. Anda perlu menilai peralatan yang anda bawa ke laman acara anda dan menganalisis bahaya yang berkaitan dengannya dan keselamatan pemasangan elektrik hingga keboleh capaian pembungkusan dan pembungkusan. Contohnya macam kalau kita buat satu acara tu, mesti kita guna ada buat pasal elektrik, kita ada guna macam bahaya-bahayanya. Senang cerita macam event sukan lah, macam kita nak tengok peralatan kita akan pakai. Contohnya kalau kayu hoki ke, kita tengok senang patah ke, ataupun dah tak boleh pakai ke, ataupun dah rapuh ke, macam tu. Lepas tu yang kedua, adakah anda mempunyai proses pengurusan orang ramai yang betul? Acara membawa sejumlah besar suasana dan tidak ada yang mahu berakhir dengan acara yang kurang tepat. Namun orang ramai juga menimbulkan sejumlah risiko. Contohnya macam kenduri kan, kalau ramai sangat
belum tentu lagi makanan dia cukup ke apa, kita pun kadang-kadang kurang daripada bajet kita apa semua. Contoh dia macam tu lah. Lepas tu yang ketiga, adakah terdapat kanak-kanak yang menghadiri atau mengambil bahagian? Ada anak-anak yang menghadiri atau mengambil bahagian dalam acara anda. Ada perkara yang harus anda pertimbangkan dan dinilai. Ini termasuk menguruskan anak-anak yang hilang dan bagaimana anda menyatukan semula dengan penjaga mereka. Dan Okey, penilaian betul. Contohnya macam proses pengurusan orang ramai yang betul kan? ya. Contohnya macam sambutan Hari Kemerdekaan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Okey, so ada ramai orang yang akan datang kan? Ya, ya. Okey, jadi untuk mengelakkan contohnya rempuhan dan sebagainya, jadi kamu kena ada sediakan macam pasukan polis, rela untuk mengawal keadaan. Macam itu pengurusan orang ramai yang betul. Kemudian adakah kanak-kanak yang terlibat? Biasanya kalau kanak-kanak yang terlibat ni mesti ada kebenaran ibu bapa. Jadi kalau boleh dia dalam bentuk yang bertulis lah. Maksudnya kena sediakan borang, lepas tu kena parent dia kena sign lah memberi kebenaran kepada anak-anak dia untuk menyertai acara. Macam tu. Okey, dan keselamatan-keselamatan lain lah perlu dijaga. Okey, kalau melibatkan kanak-kanak. Okey, Alright. sir. Seterusnya, presenter. 4. Pengangkutan dan pengurusan lalu lintas. Anda memerlukan pemasangan papan tanda, tempat letak kereta dan akses penjalan kaki khusus yang sesuai. Luangkan masa untuk memetakannya, menilai bidang risiko dan membuat rancangan yang sesuai dengan cara itu. Contohnya macam kalau kita buat kenduri macam kampung-kampung kan tengah orang kan dia akan buat tepi-tepi jalan kan, rumah dia kena tepi jalan. So kadang-kadang orang akan pakai tepi jalan atau menyesatkan lalu lintas. So kita kena macam ambil rela untuk jaga setiap orang yang datang kenduri tu macam parking yang elok tu, tak lantak. Lawatan kaki tangan dan sukarelawan adalah adakah anda bersedia? Keselamatan mereka sangat penting dan anda harus menulis setiap peranan dan risiko yang berkaitan dengannya. Contohnya macam kalau macam tadi kalau kita pergi buat ada macam Hari Kemerdekaan ke, kenduri kahwin ke, kalau kita siap sediakan rela, kita kena tengoklah keselamatan diorang kot macam contoh diorang jaga tepi-tepi jalan tu ke, bahayanya kereta lalu lintas kereta tu, kalau kereta laju ke apa ke risiko yang akan diorang hadapi. Dan nombor 6, adakah anda mendapat bantuan perubatan yang sesuai? Anda dapat membuat rancangan untuk menanganinya apabila ia berlaku. Pastikan anda mempunyai kaki tangan pertolongan cemas dan bekalan perubatan sesuai di lokasi. Dan pastikan anda mengetahui di mana hospital tempatan berada. Contohnya kalau ada emergency case ke, tak kisahlah sama ada peserta ataupun kaki tangan ke apa ke yang akan tercedera, pastikan barang-barang macam first aid, semua bekalan perubatan, semua ada dekat tempat lokasi yang kita akan buat event tu. Tak pun kita tahu dekat mana hospital yang berdekatan dengan tempat yang kita buat tu. Nombor 7. Okey, keselamatan kaki tangan dan sukarelawan ni, dia adalah macam keselamatan staff kita lah. Dan juga keselamatan volunteer. Contohnya macam you buat minggu haluan siswa kan ada volunteer. Okay, so macam baru-baru ni dalam suasana PKP ni, so semua sukarelawan tu, volunteer MIHAS tu perlu pakai mask, perlu pakai penutup yang macam helmet punya depan tu kan. Okay, so tu adalah yes, benda tu lah. Okay, dia macam keselamatan staffing. Okay. Dan mendapat bantuan perubatan yang sesuai ni pula, contohnya macam you buat konsert kan. Mungkin PBSM dah cukup lah. Tapi kalau contohnya you buat
event tu ada melibatkan aksi lasak ke ataupun macam event yang ekstrim sikit lah. Jadi mungkin paramedik yang berpengalaman yang perlu diperlukan. Dan mungkin perlu standby ada ambulans kali kat situ. Oh, Okay. okay. Alright. Nombor 7. Bolehkah acara anda menangani cuaca yang tak dapat diramalkan? Masih dapat menilai risiko kejadian anda dalam senario cuaca yang berbeza dan bersiap sedia untuk menghadapi kejadian tersebut sehingga hujan lebat tidak akan membuat anda berlari ke semua arah. Contohnya macam Aktiviti event outdoor seperti sukan air. Tiba-tiba kita nak buat contoh dekat Tasik Putrajaya kan situ selalu ada aktiviti ataupun event sukan air. Kat situ kita tak boleh macam risiko menangani cuaca ni memang kita as event management memang tak boleh nak buat apa kalau tiba-tiba hujan. So kita kena sediakan tempat macam tempat berteduh untuk acara ataupun penonton-penonton yang akan datang kat situ. Nombor 8, adakah anda telah menepasti bahaya kebakaran yang berpotensi? Melakukan penilaian risiko sepenuhnya, mempunyai alat pemadam api yang mudah diakses sepanjang acara, memberitahu pihak bomba tempatan bahawa acara anda sedang berlangsung. Contohnya kalau kita buat indoor lah, kalau kita buat dalam dewan ke apa ke, kemungkinan contoh kalau macam kita ada buat macam orang cakap memasak ke apa ke, kita tak pasti benda tu akan kemungkinan boleh akan berlaku kebakaran atau tapi kita kena siap sedia lah dengan semua tu, dengan adanya alat pemadam api apa sepanjang acara. Lepas tu kita akan bagi tahu pihak bomba lah kalau kiranya kalau contoh takut benda tu akan berlaku, so diorang akan bersiap sedia lah untuk datang nanti untuk tolong nanti apa-apa yang berlaku. Okay, dan juga melibatkan contohnya macam you buat perasmian kan. Lepas tu ada macam bunga api tu. Yang tu pun you kena standby lah dengan bomba dan sebagainya. Okay, dan juga dia berkaitan juga dengan yang poin dekat nombor 7 tu, iaitu supaya orang tak lari ke semua arah. Jadi anda perlu macam staff, kru event, mereka mesti dah buat rehearsal jika berlaku kecemasan. Maksudnya staff nak kena buat apa? Nak kena halakan orang ramai ni ke mana? Maksudnya pintu keluar kat sebelah mana? Macam tu. Jadi orang tak adalah macam lari tak tentu arah kan? Macam tu. Jadi anda dah bersedia. Okay, jika berlaku kebakaran, okay, pintu mana nak keluar? Macam tu. Dan adalah staff you akan jaga kat pintu-pintu tu untuk arahkan orang ramai ni untuk pergi ke mana dalam suasana kecemasan tu. Alright, seterusnya. Nilai minuman. Adakah anda mempunyai vendor yang menyajikan makanan di laman web anda? Pastikan vendor anda mempunyai pelesinan yang sesuai dan mempunyai akses ke kemudahan yang mereka perlukan untuk memastikan makanan mereka memenuhi standard keselamatan makanan. Nombor sini. Ni contohnya ni macam contohnya macam kalau contohnya ni Macam ni event macam banyak pakai catering mesti nak kena tahu ataupun nak kena diorang mesti ada lesen ataupun kelengkapan diorang. Contoh kalau buat event itu kalau kita invite di VIP, so cara pengiriman makanan oleh catering ataupun satu vendor makanan tu kena sesuai. Contoh kalau VIP kita dah sedia makan atas meja. Macam kalau orang macam tetamu lain disediakan di tempat-tempat khas untuk orang ambil makanan macam tu. Okay, contohnya macam saya cakap tadi lah, macam catering dia mesti ada, kalau kat Malaysia undang-undang dia mesti mendapatkan suntikan typhoid. Macam tu kan, semua pengendali makanan mesti mendapatkan suntikan typhoid tu dari orang yang masak sampailah ke waiter. Kena ada suntikan typhoid. Okay, yang tu satu. Lepas tu juga you kena pastikan yang mereka punya tempat sesuai untuk menyediakan makanan tu. Contohnya ada akses air bersih. Tak adalah dia pakai air dari toilet. Maksudnya air tu memang air yang sesuai lah untuk dia gunakan untuk memasak. Alright? Okay. Okay.
Pula, tingkah laku antisosial atau agresif. Adakah anda dan pasukan anda bersedia untuk menghadapinya? Tingkah laku antisosial adalah kenyataan pahit bahawa sebagai profesional aksara kita harus mempersiapkan diri dan kaki tangan aksara kita. Maksudnya, Contohnya macam kalau you ada pertandingan sukan. Kan, lepas tu ada kumpulan yang kalah, lepas tu mereka merusuh. So yang ni mereka perlu, you kena bersedia lah. Kan, macam mana kalau berlaku rusuhan? Adakah you mempunyai anggota polis yang mencukupi untuk mengawal keadaan dan sebagainya. Alright? Okey, sir. Penilaian risiko. Penilaian risiko adalah amalan mengenal pasti bahaya keselamatan yang mungkin berlaku sebelum, semasa dan setelah kejadian. Penilaian risiko adalah tujuan untuk mengelakkan risiko bahaya supaya dapat dicegah dari berlaku. 5 langkah penilaian risiko adalah langkah pertama, kenal pasti bahaya, iaitu apa-apa yang boleh menyebabkan bahaya. Langkah kedua, tentukan siapa yang boleh dirugikan dan bagaimana. Langkah ketiga, menilai risiko dan mengambil tindakan. Langkah keempat, buat rekod penemuan, dan langkah kelima, kaji penilaian risiko. Setiap event management memang kena sentiasa nilai, sebab kita kalau nak buat event memang risiko ni mesti ada. Sama ada besar, kecil ataupun semasa berlaku atau selepas berlaku ataupun tengah berlaku. Kita sentiasa kena perhatian. Okay, so langkah dia macam mana? First kali, you Kenal kena pasti bahaya. Yes, identify. Okay, contohnya macam you nak buat Viscom. Okay, risiko Viscom apa? Macam contoh risiko dia titipan VIP ke ataupun tak cukup tempat nak duduk. Okay, risiko Viscom mungkin orang datang terlalu ramai. Kan? Terlalu ramai, contohnya you buat dekat DHM, lepas tu orang datang berpusu-pusu sampai orang kat dalam tak boleh nak bergerak. Kan? Jadi itu satu risiko. Maksudnya you kena kawal crowd. Okay, berapa orang masuk, berapa orang keluar. Kan? Okay, itu satu. Lepas tu dalam keadaan DHM yang dia tertutup kan. Jadi pintu, you kena mengenal pasti pintu untuk keluar. Kat mana pintu nak keluar. Okay, lagi satu juga, macam dulu kita ada cakap mengenai technical kan. Equipment, contohnya macam speaker, sound system, dia memerlukan voltan yang tertentu untuk dia punya equipment tu. Dan dia sensitif lah terhadap perubahan voltan. Kalau macam ada berlaku perubahan voltan, dia punya equipment tu boleh rosak. Jadi you kena macam kena ada tentukan siapa yang boleh rugi dan bagaimana. Contohnya macam bila berlaku masalah voltan tu, so syarikat kontraktor sound system tu akan rugilah. Sebab equipment dia akan rosak. Kan? Jadi kita perlu menilai risiko tu, langkah ketiga, dan kita ambil tindakan. Contohnya macam kita maklum dekat dia yang kita tak ada equipment penstabil voltan tu. Jadi mereka perlu sediakan. Contohnya. Atau kita perlu sewa dekat vendor lain untuk stabilkan voltan tu. Jadi equipment mereka tak rosak lah. Macam tu. Okay. Seterusnya apa lagi? Buat rekod penemuan. Okay, kita senaraikanlah apakah risiko yang kita dah identify tu dan apakah tindakan yang kita dah ambil. Contohnya macam dalam keadaan DHM yang tertutup tu, okay, kita mengenal pasti yang risikonya adalah kebakaran. Okay, so apa yang tindakan kita dah ambil? Okay, kita dah maklum kepada bomba, kita akan adakan event dan kita dah buat rehearsal jika berlaku kebakaran, apa yang kru perlu lakukan, pintu mana yang perlu digunakan untuk keluar dan di manakah tempat untuk semua orang berkumpul
untuk you mengenal pasti siapa yang terperangkap lah dalam kebakaran. Okey, itu you buat lah. Okey, itu satu record yang you kena buat. Satu dokumen. Lepas tu you buat kajian sikit mengenai penilaian risiko tu. Maksudnya you tengoklah adakah tindakan-tindakan you ambil tu dah cukup untuk you melaksanakan event tu. Atau sebenarnya tak cukup lagi. Maksudnya you kena tambah lagi usaha-usaha lah. Contohnya macam you nak buat pertandingan berakit merentas Tasik Politeknik. Okey, tapi you kira-kira rupa-rupanya life jacket tak cukup. Jadi you kena carilah pinjam dekat UUM ke, pinjam kat Unimap ke, kan, untuk pinjam bagi cukup lah life jacket tu. Jadi bila dah cukup, okey, barulah you tengok okey, event ni boleh dilaksanakan. Kalau tak cukup tak boleh lah. Lepas tu you tengok juga macam tadi pun ada point cuaca. Kan, contohnya you nak buat event, you nak buat dinner outdoor. Nak buat dekat dataran mana entah. Kan, nak buat macam candlelight dinner malam-malam. Okay, outdoor. So, you kena kajilah, maksudnya cuaca malam tu macam mana. Adakah kemungkinan ribut? Kan, adakah kemungkinan hujan lebat berserta ribut petir? Okay, ataupun angin yang terlalu kuat. Okay, so tu semua you kena ambil maklum. Kalau you dah buat kajian, meteorologi kata cuaca malam tu baik, jadi bolehlah anda meneruskan dengan rancangan tu. Kalau meteorologi kata malam tu akan ada ribut petir, jadi kita terpaksa batalkan. Okay? Okay, itu adalah penilaian risiko. Okay, seterusnya. Yang ni sekarang penilaian risiko. Template penilaian risiko adalah alat yang digunakan untuk mengenal pasti dan mengawal risiko tempat kerja. Ia melibatkan pemeriksaan sistematik tempat kerja untuk mengenal pasti bahaya, menilai tahap kecederaan atau kemungkinan kecederaan dan melaksanakan langkah-langkah kawalan untuk mengurangkan risiko. Ini adalah contoh cara penilaian risiko. Kita akan ada contohnya hazard ataupun siapa yang person who may, maksudnya orang yang akan cedera. Orang yang akan cedera. Orang yang akan cedera. Lepas tu ada property which may be damaged, maksudnya barang-barang yang akan rosak, yang berkemungkinan rosak. Lepas tu risk controls already in place. Contohnya macam yang tadi lah, you dah ada life jacket. Ya? Kenapa you gelak? Tak, sebab tak dengar. Biasa tak dengar. Lepas tu risk assessment, low, moderate, high, extreme. Contohnya macam kalau risiko tu rendah, sedana ataupun tinggi ataupun terlampau berisiko, macam lah. Lepas tu further action required to control risk. Maksudnya kita ambil tindakan ke atas risiko yang berlaku tu untuk kontrol risiko tu supaya jangan lebih berlaku lebih teruk lagi lah. Ya. Rancangan kawalan risiko. Pengendalian risiko adalah strategi penjagaan berdasarkan rancangan yang bertujuan untuk mengatasi, menilai dan mempersiapkan segala bahaya dan potensi untuk bencana. 8. Mengenal pasti risiko dalam organisasi anda. Kat tepi tu kita dah sediakan contoh borang risiko control plan. Yang first adalah semasa memulakan proses pengurusan risiko, kita kena pasti risiko apa yang akan berlaku. Nombor 2, mengenal pasti risiko macam saya cakap tadi.
Nombor 3, berunding dengan pakar. Contoh macam saya cakap tadi, contoh kalau equipment dia punya sound system kita tak ada. So sama ada kita ataupun orang yang kita, vendor yang kita pinjam equipment tu kena, berunding dengan pakar tu contohnya macam sound system. Contoh kalau kita nak pakai sound system dia, kita kena cakap dengan dia, runding dengan dia, apa yang kita kena buat, berapa dia punya volume atau hertz kita boleh pasang, berapa kuat contoh. Lepas tu menjalankan penyelidikan dalaman. Contohnya nak buat event BlizzCon. Dalaman contohnya macam Kita buatlah lawatan tapak ke apa. Kan tengoklah macam kat situ ada berapa banyak fire extinguisher, ada berapa banyak pintu nak keluar, selamat ke jalan nak keluar tu dan sebagainya lah. Menjalankan penyelidikan luaran. Contohnya kalau nak buat dinner, candlelight dinner kat luar, macam kita tengoklah contoh kalau dekat outdoor tu hujan ketak macam saya cakap tadi, kena set dengan meteorologi hujan ketak, ribut ketak, ataupun mungkin kat tempat-tempat tu belecak ke, kita kena tahu juga benda tu. Lepas tu dapatkan maklum balas pekerja secara berkala. Maklum balas pekerja tu berkala tu Maksudnya macam you kena sentiasa update dari staff-staff je lah. Kan? Maksudnya macam keadaan macam mana, terkawal ke, tak terkawal ke. Okay. Dan analisis ada pelanggan. Benda ni penting lah. Mungkin ada pelanggan tak puas hati, mungkin ada pelanggan yang okey dengan event kita. Benda tu pun satu benda yang penting untuk kita as event management. Next. Alia. Okay, Assalamualaikum sir. Nama saya Nurfatia Alia. Saya nak bentang tentang peta lama acara. Okay. First, peta lama acara ni adalah yang digunakan oleh penganjur acara ataupun penyelaras acara untuk membuat peta lama yang menyertai aplikasi kemasukan komuniti atau khas. Macam sekarang kan peta dah ada aplikasi untuk acara-acara, so kita boleh tahu kat mana acara tu dibuat. Lepas tu, peta adalah satu gambaran yang memberi tumpuan terhadap hubungan antara elemen ruang seperti objek, kawasan dan tema. Macam peta ni adalah satu gambaran lah untuk memberi tumpuan kepada orang ramai tentang acara yang diadakan. Proses memberikan maklumat kepada orang ramai untuk acara besar atau luar. Peta ni nak bagi maklumat dekat orang ramai tentang acara yang dia buat lah. Yang keempat, penyusunan skala atau peta. Yang kelima, peta ini adalah alat yang berguna untuk pengelolaan dan perencanaan sesuatu acara. Contohnya macam you buat BlizzCon kan, akan ada macam booth pameran kan. Ya. Okay, so untuk orang tahu macam booth nombor 1 sampai nombor 10 booth apa kan, macam tu, macam 1 sampai 10 DDV, 11 sampai 20 contohnya booth DDS. Jadi orang tahulah, okey kalau nak tengok pameran DDS pergi booth 11 sampai 20. Dan you kena paparkanlah peta tu kan. Dekat dinding ke, dekat pintu masuk ke, supaya orang tahu okey kat mana nak pergi. Kan pendaftaran dekat mana, makan kafe dekat mana, apa lagi, macam jualan-jualan dekat mana kan. Memudahkan pergerakan orang ramai dan juga mudah untuk staff you tengok lah. Kalau macam ada orang tanya kan, kat mana contohnya toilet, okay, staff tahu, boleh rujuk dekat peta tu, toilet kat mana. Okay? Okay. Seterusnya, undang-undang dan insurans. Yang pertama, melindungi anda apabila berlaku kemalangan yang jarang berlaku.
Yang kedua, insurans liability perancangan acara sebagai perlindungan untuk perniagaan anda dan memastikan anda dapat bekerja dengan banyak tempat yang memerlukan liputan. Yang ketiga, insurans liability arm komersial yang selamat. Macam kita kalau buat acara apa-apa kena ada insurans juga untuk bila kemalangan ke apa dapat melindungi kita dari risiko. Contoh insurans liability arm tu macam liability arm tu contoh macam insurans untuk cover keserangan yang menyertai ataupun menguruskan event tersebut. Contoh kalau tiba-tiba nak datang event accident ataupun sakit ke, kita orang boleh claim insurans from management untuk orang sendiri. Permit lesen dan undang-undang. Permit arak ialah tempat kelulusannya ialah hakim pelesenan, jawatan kuasa pelesenan majlis tempatan. Bingo, loteri atau permainan, hakim pelesenan, jawatan kuasa pelesenan majlis tempatan. Bunga api, bomba, pengendali makanan, jabatan kesihatan persekitaran majlis tempatan. Perarakan dan pembarisan, polis, lebuh raya majlis tempatan dan jabatan pengangkutan. Penghunian, bomba, jabatan pelesenan majlis tempatan. Muzik, pemilik hak cipta, pihak berkuasa penyiaran. Tempat letak kenderaan, lebuh raya majlis tempatan, jabatan pengangkutan dan polis. Perhimpunan awam, jabatan pelesenan majlis tempatan. Saya tak nampak. Okay, so contohnya kalau contohnya muzik. Okay, kat Malaysia pemilik hak cipta siapa? Komposer lagu tu. Ya, komposer, penulis lirik, kan? Yang tu you kena dapatkan kebenaran lah daripada mereka. Ataupun dia panggil you kena bayar royalty kepada pemilik hak cipta tu lah. Kalau kat Malaysia ni siapa? Dia punya agensi yang jaga hak cipta ni? Ada tak? Kalau kat Malaysia? Siapa yang jaga? Sekejap. Royalty, siapa jaga? Ya. Oh, MC. Ada jumpa tak? Ya? MCO tu kan? MCO? Ya ada. MCO apa? Hak cipta kat Malaysia apa? IPO? Kan IPO. IPO bukan IPO apa? Kebenaran memainkan muzik. Ya? Tulis sini MRM. Kebenaran memainkan lagu. Contohnya apa? Lagu MC. Multimedia Commission. Betul lah? Betul. Okay, Yes, so sir. you kena Multimedia Commission Ya. This station radio. Turn radio chain. Sekejap
tercipta. Okay, tak apalah. MC. Multimedia Commission Ya. Suruhanjaya Komunikasi. Okay, seterusnya. Seterusnya pelan dan peta. Yang pertama, proses memberikan maklumat kepada orang ramai untuk acara besar atau luar. Mungkin penyusunan skala atau peta lakaran atau rancangan laman web ini. Yang kedua, peta mempunyai beberapa kelebihan, iaitu adalah alat yang berguna untuk pengurusan dan perencanaan acara sejauh yang dapat digunakan dalam kes pertama untuk menilai laman web. Peta ni dia macam dekat internet kita boleh tengok laman web dia. Ataupun penyusunan skala atau peta lakaran tu macam penyusunan event lah, contoh pentas kat mana dan tempat crowd dekat mana untuk berkumpul semua. Yang last, rumusan. Rumusan yang dapat kami beri adalah kami telah berusaha memberikan gambaran umum mengenai beberapa masalah yang lebih serius mengenai pengurusan risiko dan aspek utama insurans serta keperluan undang-undang, kesihatan, keselamatan dan perlesenan untuk acara atau sekurang-kurangnya ibadah untuk mencari maklumat lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Sekian, terima kasih. Alright. Itu saja. Itu saja, Sir. Okay, grup seterusnya. Kejap lah. Alright. Nampak? Aku nampak tak aku? Nampak dah, Sir? Nampak. Okay. Cara buka besar, tak nampak kecil. Tak slideshow. Okay. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Salam. Faridan Najmi bin Syukri, 2027. Yang nama seterusnya? Cepat. Dapat kesini lagi pun. Assalamualaikum. Nama saya Nurzatul Azura binti Muhammad Zaini. Assalamualaikum. Nama saya Nufar Rusna binti Muhammad Zahan. Kami hari ini akan membentangkan event project management and setup issue. Okey, pengenalan. Tujuan kami bentangkan bab ni adalah untuk cara mengendalikan acara dan bagaimana menangani beberapa kerumitan perancangan dan organisasi yang kritikal dan sering menerima perhatian tidak mencukupi. Contohnya macam kalau event tu dia kalau dah siap untuk buat dan siap untuk dibukakan, macam kalau tak ada orang datang ke, tak ada sambutan ke, kita data lah cara nak menangani masalah itu. Dalam mengatur acara, panitia penyelenggara atau penyelaras acara individu mungkin berhadapan dengan sejumlah cabaran persediaan. Contohnya macam kalau masa event tu tengah jalan pun ada masalah event tu dalam tu, macam kadang-kadang ada DJ ke, ada guard kan. Contohnya kalau antara salah satu tu ada masalah, kita datalah cara nak menangani masalah itu.
untuk mengatur acara di lapangan atau di sebuah pulau atau di mana-mana lokasi di mana perkhidmatan, peralatan atau bekalan mesti dibawa masuk memerlukan perhatian dan perancangan untuk pengurusan dan operasinya yang berkesan. Yang ni kalau macam kalau kita buat event tu dekat pulau atau kat mana-mana lokasi yang jauh dan lokasi yang memakankan kos yang lagi tinggi, kita dah tahu lah cara nak menangani masalah kalau tiba-tiba event tu tak jadi ke atau perkhidmatan, peralatan atau bekalan tak cukup ke. Kami dah sediakan awal-awal lah kalau ada masalah yang di tempat yang sangat jauh lah. Sebab ini juga mempertimbangkan bagaimana membuat persiapan akhir perkara-perkara yang perlu dilakukan segera sebelum acara dibuka. Ini macam kalau event tu dah siap bersedia untuk nak dibukakan macam persiapan akhir kan. Kalau ada masalah macam tak cukup apa-apa barang ke, tak cukup perkhidmatan ke, kira dah ready lah untuk nak menangani masalah itu. Okey, ini contoh buku yang di dalam tu dia menceritakan macam mana nak handle masalah masa event lah. Okey. Seterusnya. Terdapat banyak acara persamaan di antara pengurusan projek dan acara sehingga banyak teknik yang dikembangkan dalam pengurusan projek bangunan. Logistik atau projek awam yang berskala besar. Contohnya seperti di bawah, objektif dan memulakan, merancang, mengatur dan menyiapkan acara. Melaksanakan dan menjalankan acara. Pelupusan. Konsep, takrif, pengeluar, operasi dan penyerahan. Pelupusan. Itu melebih kepada apa yang kita bincang dan kita kena serahkan balik. Dalam menetapkan objektif untuk suatu acara ini dapat diuji dengan menggunakan formulir SMART, iaitu ditranslatekan dalam bahasa Melayu ialah spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan tepat pada masanya. Bahagian 2 acara pengurusan adalah objektifnya mesti dapat diukur dari segi mengetahui sama ada ia dicapai atau apakah kemajuan yang dicapai. Contohnya, bila kita buat satu acara, kita perlu menghadkan keperluan kewangan lah dan staf supaya acara yang kita lancarkan tu dapat dijalankan dengan apa yang kita rancang. Itu. Objektif mestilah realistik tanpa mengira apa saja kehebatan atau fantasi yang mungkin ingin dicapai oleh pelanggan. Objektif mestilah tepat pada waktunya dengan mengambil kira apa yang dapat dilakukan pada masa yang ada. Contohnya macam bila kita lakukan acara, kita kena macam standby siap-siap, kita macam bila kita dah persiapan tu pastikan macam apa yang kita plan lah. Macam contoh kalau kita plan nak buat pukul 2, kita pastikan kita buat pukul 2. Macam taklah lari time tu. Yang bawah ni adalah cara-cara untuk organisasi untuk kita membahagikan tugasan. Contohnya penggunaan struktur pemecahan kerja, merancang perancangan projek, mengenal pasti tugas kritikal dan ketergantungan luaran, gancet dan penilaian risiko. Okay, 2.1 adalah struktur pemecahan kerja. Kelihatan seperti carta organisasi, sejauh ia bersifat hierarki, ia bermula di bahagian atas. Okay, seperti contoh-contoh di bawah adalah bila kita melakukan wedding tu, kita kena kita macam hierarki tu bermaksud macam kedudukan, tingkat tangga paras dan struktur berskala. Contohnya bila kita melakukan event ni, kita kenalah macam ada berperingkat dia. Macam bermula daripada atas sampai ke bawah. Seterusnya. Hierarki ini adalah supaya kita jelas lah pembahagian tugas tu macam mana. Kan? Siapa duduk di bawah AJK apa dan apakah tugas yang you kena lakukan.
Okay. Ya, baik sila. Okey, draw point 2 adalah teknik perancangan projek. Teknik-teknik dia kita perlu mengenal pasti tugasan yang diberikan. Struktur pemecahan kerja seperti yang kita plan lah, macam kalau seseorang tu kena buat macam tugasan tu, dia kena fokus tugasan dia, jadi tak boleh macam ni lah, kecuali kalau dia dah habis settle yang kerja dia baru dia boleh tolong-tolong tu. Itu fungsi untuk memastikan fungsi yang mesti diselesaikan dalam urutan aktiviti. Itu dilakukan di komputer menggunakan perisian seperti Microsoft Project. Menggunakan kerja grafik, menambahkan struktur sementara, membuat semula carta. 2.3 adalah Gantt chart untuk menunjukkan pelbagai tugas yang dilakukan dalam masa yang singkat untuk melihat pelbagai tugas. Berapa masa yang diambil untuk dilakukan, merekod tugasan, berguna dalam membantu pihak penganjuran, memikir langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan kerja, untuk mengetahui beberapa lama masa yang perlu diambil. Contohnya bila kita buat Gantt chart ni, kita macam kita dapat merekod lah masa yang kita ambil untuk kita jalankan satu projek. Dan kita juga boleh tahu apakah perkara yang belum diselesaikan dan siapa yang bertanggungjawab menyelesaikan perkara itu. Okay, itu gunanya Gantt chart. Supaya you boleh nampak flow kerja you, apa yang kena siap dulu, apa yang kena siap kemudian, dan department mana yang tak settlekan kerja dia. Okay, itu kepentingan Gantt chart. Okay. Kalau bahasa Melayu dia carta perbatuan. Okey, seterusnya adalah isu tiket dan pratempahan. Dia memerlukan usaha dan penelitian terperinci supaya isu tiket dan tempahan tidak mengalami sebarang masalah dalam membelinya lah. Aktiviti pemasaran menurut Jerry Draper ialah pastikan keperluan pelanggan, yakinkan pelanggan dengan keperluan mereka dan pastikan produk dapat diakses dengan mudah. Okey, ini adalah pembelian tiket boleh dilakukan melalui telefon ataupun walk-in. Dia ada pelbagai cara untuk membeli tiket untuk memudahkan lagi pelanggan untuk buat pratempahan ataupun membeli. Untuk memudahkan pembelian tiket, pihak penganjur boleh letak nombor telefon dan email pada poster acara ataupun flyer yang dah diberikan kepada pelanggan. Fungsi tiket adalah untuk menjadikan dia sebagai bukti pembayaran dan sebagai keizinan untuk masuk. Dan juga mudah mengawal had kemasukan. Sebagai contoh, kalau kita buat event dekat Dewan dan dalam Dewan tu hanya memuatkan 500 orang, jadi kita perlukan tiket untuk memastikan yang masuk tu cukup dan dapat tempat yang diperlukan lah. Seterusnya mengesahkan jumlah tetamu yang akan hadir, mengawal jumlah tetamu pada waktu tertentu dan memastikan jumlah keperluan tetamu mencukupi. Ni especially kalau event yang ada tempat duduk lah. Okey. Atau dia ada kapasiti. Contohnya macam dewan dan sebagainya. Jadi you kena kawal. Dan juga dia akan berikan you ke pengesahan jumlah tetamu yang akan hadir. Jadi you bolehlah rancang macam mana berapa banyak nak beli door gift, berapa banyak nak sediakan makanan dan sebagainya. Okey, itu keperluan dia. Okey. Okey, ini aktiviti apa ni? Okey. Dengar? Okey. Ini aktiviti operasi. Mesti melakukan seberapa banyak perancangan yang diperlukan. Perlu mengatur semua orang, bahagian, organisasi, bekalan dan peralatan yang telah dirancangkan. Perlu mengawal dan bersedia untuk bertugas. Perlu serius dalam melakukan kerja. Perlu makan makanan yang secukupnya supaya tidak sakit. Perlu memeriksa semula laporan dan berita supaya tidak ada benda buruk jadi. Contohnya macam contoh kalau event yang penting-penting atau event-event yang macam besarnya, kita kenalah buat perancangan yang penting yang diperlukan dan kita kena juga mengatur semua orang
semua bahagian dan kena cek bekalan peralatan semua cukup, dengan kena bersedia awal lah untuk bertugas. Contohnya kalau event tu pukul 2, dalam K1 kita kena ready dah semua. Lepas tu kita kena serius lah buat kerja sebab event yang besar-besar kan. Lepas tu kena makan makanan secukupnya supaya tak sakit untuk supaya event tu menjadilah yang pekerja-pekerja yang ambil bahagian tu semua kena tak sakit lah. Lepas tu sebelum event tu mula, kenalah periksa semua laporan atau berita cuaca supaya tidak ada benda buruk jadilah. Lepas tu pemeriksaan surat menyurat dan jadual. Perlu memeriksa sebarang perubahan di saat akhir. Perlu membaca semula jadual yang telah dirancangkan untuk penyertaan dan buat pindaan atau nota apapun. Perlu membawa buku nota dan senarai semua yang ada di sekitar. Perlu bersiap sedia untuk menghadapi cabaran. Contohnya yang ni macam kalau event tu ada kontrak ke, ada surat menyurat ke, kenalah cek dulu masa akhir sebelum event tu dijalankan. Okay, kalau zaman sekarang ni orang dah tak pakai surat menyurat, kita nak check apa? Cek macam email ke. Yes, kita check email, kita check WhatsApp kalau ada kontraktor tu WhatsApp kita apa-apa kan. Macam Ada apa-apa macam kalau ke macam saat akhir kalau ada apa-apa berubah lah, kita kena cepat-cepat ready lah. Ya, benar-benar. Okay. Ini adalah kajian kes 27 sistem tempahan dalam talian acara persidangan Eropah mengenai komunikasi optik. Ini ICO 2003 Rimini persidangan terbahasa yang berurusan dengan komunikasi optik. Kira-kira 1,000 perwakilan dari negara, program 4 hari termasuk bengkel, seminar, sesi teknikal, penerimaan, alu-aluan, jemaah makan dan lawatan tempatan. Membuat tempahan melalui telefon, pos atau email kepada pengajuan itu sendiri. Membuat tempahan melalui telefon, pos atau email kepada agensi pengajuh atau pengajuh persidangan profesional. Membuat tempahan melalui laman sumber melalui laman web sumber. Ini contoh event yang ICO 2003 Romini lah, macam ini dia buat persidangan antarabangsa. Kira-kira 1,000 perwakilan dari 40 negara. Dalam event tu dia termasuk bengkel, seminar, sesi teknikal, penerimaan aluan, jamaah makan dan lawatan tempatan. Lepas tu tempahan dia melalui telefon, pos, email dekat pengajuh tu sendiri. Ini adalah contoh gambar. Sahabat penganjuran untuk mengurangkan tekanan pada pengajuh, pembantu kaki tangan dan pelawat. Pejabat harus berada di lokasi yang mudah. Lebih baik bukan bilik tidur hotel dan boleh berupa barang dari portal kabin ke meja di gudang periuk pak keeper. Perlu ada kemudahan seperti telefon bimbit dan wifi menyediakan bilik bukan sekadar kesopanan tapi perancangan yang baik. Ini contoh macam bila penganjur bantu kaki tangan dan pelawat, macam kita panggil orang untuk tolong settlekan event kita kan, macam tolong jaga makanan ke, jaga bahagian tiket ke, kita kena sediakan lah kemudahan untuk mereka supaya mereka tidak stres, tidak susah lah untuk membuat kerja mereka. Ini adalah ruang untuk ahli jawatan kuasa. Okey. Dia panggil apa? Apa istilah tu tak ingat. Tapi dia macam satu ruang office lah yang you wujudkan dekat event tu. Contohnya macam you buat event tu dekat Dewan Harum Manis kan. Okay. So salah satu daripada bahagian tu you sediakan untuk you punya crew. Untuk jawatan kuasa lah. Okay. Kat situ kena ada kemudahan macam telefon,
ada wifi, ada laptop, ada printer, yang basic lah, ada fax ke kan. Jadi untuk supaya you punya urusan dekat situ boleh dilaksanakan dengan lebih teratur. Kalau macam ada perkara-perkara last minute kan, you boleh uruskan kat situ. Okey. Okay? Baik sir. Jadi macam office bergerak lah. Okey. Baik sir. Okay. Yang ni pengangkutan dan tempat letak kereta. Perlu membuat pengaturan yang sesuai untuk kesekitar acara. Perlu menyediakan tempat letak kereta yang bagus dan aman. Perlu menyediakan penjaga tempat kereta, sukarelawan atau kaki tangan pada hari acara. Ni macam kalau orang yang nak main event tu kan, contoh event tu macam event untuk orang-orang yang penting ke, orang-orang yang kaya ke macam tu kan. Kita kenalah sedia tempat kereta, tempat letak kereta yang bagus, yang berkualiti lah, macam dia tak akan macam menyusahkan orang yang main event tu. Lepas tu kita kena ada macam guard kot lah untuk nak jaga kereta tu supaya takkan ada apa-apa kecurian, tak akan ada apa-apa masalah. Ini menerima bekalan. Berbagai barang akan dihantar ketika persiapan berjalan dan pastikan barang diperiksa dengan teliti terhadap pesanan pembelian oleh orang yang ditunjukkan. Perlu bersiap sedia melakukan tugas asas. Ini macam bekalan tu kalau kita kan, kalau event kita nak bagi macam apa, macam merchandise. Merchandise tu dekat orang yang main event tu kan. Kita kenalah pastikan barangan tu berkualiti, tidak berbahaya dan barang tu sesuai lah untuk dibagikan dekat orang yang main event tu. Dan juga untuk event tu selalunya kita ada door gift, kita ada apa lagi? Contohnya macam you print tiket kan, ataupun you print tagging. Okay, so you kena make sure lah masa barang tu sampai, kira lah betul-betul cukup ke tak dengan jumlah yang you order tu kan. Betul ke, ya, adakah barang yang sampai tu berkualiti dan sebagainya, atau ada berlaku kesilapan. Okay. Baik sir. 5.0 keselamatan lebih menekankan kepada masalah, personel dan titip kawalan yang melibatkan masalah keselamatan. Contohnya, acara VIP atau politik, pemeriksaan keselamatan mungkin dilakukan pada suatu ketika sebelum permulaan acara. Memeriksa secara fizikal lokasi tempat menggunakan anjing pengesan dan alat pengesan logam. Okay, yang ni macam kita akan gunakan bila perlulah. Contohnya macam bila VIP atau politik ni, dia pun lebih terancam atau lebih berisiko lah. Contohnya bila macam contohnya macam convocation politeknik. Ya. So bila convocation politeknik, Raja Perlis akan datang. Jadi selalunya Dewan Harum Manis tu sebelum event tu bermula, mereka akan suruh semua orang keluar dan polis akan buat, dia panggil flushing. So flushing ni adalah polis akan check dekat semua tempat, bawah-bawah kerusi, dekat atas bumbung semua, kalau ada macam ancaman bom ke apa kan. So polis akan buat flushing ni lah. Selalunya untuk acara-acara yang macam melibatkan apa tu, yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri Kabinet, kan orang-orang yang ternama ni, kita akan buat lah, polis akan buat flushing ni. Okay. Dan atau tempat-tempat yang besar, contohnya macam Stadium Bukit Jalil, kan ada ramai orang yang akan datang. So polis memang akan buat flushing. Dia akan check kalau ada apa, bom ke, selalunya bom lah yang dia akan cari. Alright. Okay, seterusnya staf diharuskan memegang kad SAS untuk diberi kepada orang-orang yang khas untuk kad tu je, bukan orang, tak semua orang akan dapat pas ras tu. Tujuan utama adalah untuk memastikan tindakan yang bertanggungjawab dalam kemalangan atau kecemasan.
Pastikan akses terkawal ke kawasan terhad atau selamat. Membantu kes penderitaan orang ramai. Orang ramai? Apa ni? Tak tahu. Orang ramai atau tangani gangguan kecil. Contohnya bila kita macam ada masalah-masalah kecil tu kita dapat kawal dengan baiklah. Macam majlis yang kita lancarkan tu tak adalah macam huru-hara sebab kita dah plan awal-awal untuk keselamatan mereka je. Tak semestinya untuk acara tu berjalan lancar. Tapi kita pun kena pastikan keselamatan untuk orang yang datang tu dapat dijagalah dengan sebaik mungkin. Seterusnya 5.1 tugas pengawal. 1. Memahami pengaturan kecemasan atau pemindahan. 2. Mengawasi kawasan yang sesak jaminan orang ramai. 3. Mengira di pintu masuk supaya tidak melebihi muatan atau angka maksimum yang dapat kita tampung. Contohnya bila kita mesti ada anggaran dia, bila majlis kita mesti ada anggaran dia macam 100 ke 50 ke supaya macam kita jaga kat depan pintu masuk tu untuk supaya yang kita plan untuk berapa ramai orang datang tu berjalan lancar lah. Pemasangan penyelenggaran dan penggunaan peranti keselamatan seperti kamera dan CCTV. Pemberian nasihat atau latihan untuk penjaga umum atau tuan rumah dalam hal keselamatan. Pejabat keselamatan kanan mesti mempunyai akses ke pusat kawalan yang ditetapkan atau pejabat pengajuran dalam berhubung terus dengan penyelaras. Tempat di mana pengawasan visual dari kawasan yang luas dapat dicapai dan di tempat pusat CCTV dipantau. Kawalan dan jaminan haruslah dilakukan dari lokasi yang sama. Bila kita ada CCTV ni kita semacam kita dapat kawal lah. Macam kalau tak ada CCTV ni kadang-kadang kita macam terlepas pandang lah daripada terancam tersebut. Poin yang paling penting tadi adalah pemindahan. Maksudnya jika berlaku kecemasan, bagaimana kita nak mengalihkan orang ramai, nak keluarkan mereka daripada tempat tu dalam keadaan yang teratur dan tidak berlaku rempuhan dan sebagainya. Alright? Okay, seterusnya adalah pengurusan media. Pengurusan media ni haruslah dilakukan dengan cekap, harus difikir dengan teliti dan merancang perkara yang ditunjukkan kepada media supaya media tak lost apa poin-poin yang berkaitan dengan event kita. Lepas tu kita kena tentukan bilik khas untuk berurusan dengan media, untuk keselesaan pihak media lah. Supaya tak ada gangguan dan segala proses interview semua berjalan dengan lancar. Okay, kemudahan untuk pihak media adalah seperti internet, kemah, stesen kerja komputer, ruang rehat dan talian elektrik untuk memudahkan mereka untuk cas mereka punya gadget seperti komputer ataupun peralatan-peralatan elektronik yang lain lah. Seterusnya. Okay, tadi tu media tu of course kita perlu ada ruang lah, media room lah. Dan juga dia perlu ada pendaftaran yang berbeza daripada orang lain, daripada peserta yang lain. Maksudnya kita akan ada pegawai yang menguruskan media, AJK yang memang fokus dia jaga media. Okey, dan juga ada tag khas untuk media. Supaya even peserta, pengunjung yang datang ke event you, dia tahu ni media. Dan mereka perlu diberi perhatian lah. Dan kita perlu macam kat situ dikata perancang perkara yang ingin ditunjukkan kepada pihak media. Okay, so memang selalunya kalau ada media, kita memang akan buat media tour untuk dia. So kita akan ada AJK kita yang akan explain lah. Kita lantik seorang yang boleh bercakap dengan baik untuk explain kepada pihak media apa yang dianjurkan, apa yang sedang berlaku dan sebagainya. Okay. Dan kita sediakan dia tempat khas untuk dia buat kerja dia.
Latihan dan taklimat. Latihan diadakan untuk kemudahan teknikal, terutamanya sistem suara dan persembahan untuk pelbagai jenis acara. Latihan mungkin merupakan aktiviti teknikal semata-mata untuk jenis acara organisasi proaktif tinggi, pelancaran produk atau acara perhubungan awam. Ada kemungkinan ia adalah jenis pakaian lengkap termasuk latihan oleh pelakon, pemuzik, penghibur atau artis lain, termasuk pengaturan masa akustik dan sebagainya. Latihan ini boleh membantu pengunjung yang bermasalah dalam acara tersebut dan tindakan apa yang perlu dilakukan dalam keadaan kecemasan, termasuk sifat sistem penggerak, pintu keluar kecemasan, tempat penghimpunan, lokasi pusat perubatan jika ada atau cara mendapatkan pembantu pertama dengan cepat jika tidak ada. Ini macam sebelum kita nak start event tu, kita kena ada latihan dan taklimat macam untuk yang jenis jadi MC kan. Dia datang lah cara dia nak bercakap tu dengan okey. Lepas tu contoh macam pemuzik atau penghibur, kita dah bagi dia macam dia dah ada latihan dengan taklimat lah untuk membuatkan event tu lagi meriah dengan lagi menjadilah. Lepas tu ini macam kadang-kadang kita ada event tu kadang-kadang macam ada macam ada aktiviti kan untuk orang, untuk pengunjung yang main, macam ada aktiviti yang dapat hadiah ke, macam kita buat game ke apa ke untuk membuatkan pengunjung tu lagi happy kan. Kita bagi jugalah taklimat cara nak bagi aktiviti tu dijalankan dengan lancar supaya tidak ada apa-apa masalah atau apa-apa kecemasan atau tak ada apa-apa kemalangan lah yang jadi. Kan ni adalah melibatkan rehearsal, rehearsal dan briefing. Rehearsal ni memang sangat-sangat penting dan perlu dibuat beberapa kali, especially kalau you ada melibatkan macam contoh kat slide ni dia kata pemuzik, ada penghibur, ada persembahan pentas, ada gimmick pelancaran. Jadi you kena make sure rehearsal dibuat beberapa kali. Kalau perkara tu melibatkan persembahan artis lagilah you perlu ataupun event you melibatkan kamera. Contohnya macam multiple camera production untuk live telecast ke mana-mana. Jadi you perlu rehearsal supaya kamera juga bersedia untuk mendapatkan shot yang terbaik lah. Contohnya macam kalau persembahan, kamera mana yang akan ambil, pelancaran kamera mana yang shot dia paling terbaik, dan sebagainya. Kalau ucapan kat mana, macam tu. Jadi dan briefing juga perlu diberikan dekat you punya staff dengan pengacara majlis dan sebagainya, macam kawan you present tadi kan. Maksudnya kena faham lah flow event tu macam mana. Maksudnya VIP akan berdiri di mana, siapa yang akan mengiringi VIP, hadiah nak letak dekat mana dan sebagainya. Jadi taklimat ni is briefing dan latihan ni adalah rehearsal untuk event you, dan memang semua event perlu buat rehearsal. Dan tak lupa juga dekat kecemasan. Jika berlaku kecemasan, apa yang AJK perlu lakukan? Kena buat rehearsal. Alright. Baik sir. 8.0 susun atur pintu masuk dan penerimaan pengunjung. Susun atur kawasan kedatangan mengikut turutan. Mungkin mempunyai beberapa majlis tiket. Meletakkan kaunter pertanyaan. Fungsi kaunter pertanyaan adalah macam bila kita nak tanya something, kita macam tahulah tempat mana kita perlu tanya kan. Macam kadang-kadang tak semua orang tahu dekat mana yang kita tanya tu lah. Tak semua orang tahu apa yang kita nak tanya tu. Itu penyambut tetamu dan papan maklumat penting bagi yang membantu tetamu yang hadir untuk mendapatkan maklumat mengenai acara dan tempat. Meletakkan kemudahan asas pada kata pintu utama seperti tandas buat pengunjung. Yang ni macam kemudahan awam lah untuk semua pengunjung yang datang tu, lebih selesa lah bila ada lebih banyak kemudahan. Pengunjung VIP akan diberi rencana khas dan beberapa sagu hati. Mencatat jumlah tetamu yang hadir bagi memudahkan pihak catering mudah menyediakan makanan.
Seterusnya adalah pengalaman acara. Untuk pihak penganjur adalah meletakkan usaha bagi memuaskan tetamu yang hadir dan perlulah mengambil kira bahagian reka bentuk proses seperti tempat. Iaitu tempat event yang dilakukan mestilah spesifik dan mudah berdekatan dengan penempatan yang ramai supaya dapat menarik ramai pengunjung, dan juga susun atur event ni supaya tidak terabu, dan juga dari segi hiasan, pencahayaan, muzik dan skema warna. Muzik pula perlulah mengikut tema dan tidak terlalu slow ataupun kuat supaya menjaga keselesaan pengunjung. Dan juga pencahayaan juga haruslah dititik beratkan supaya tidak terlalu malap ataupun terlalu terang sehingga mengganggu pandangan pelawat yang hadir. Seterusnya, peranan penyelas acara dalam memastikan acara dapat dinikmati dan diterima baik oleh pengunjung. Hidupkan persekitaran mengikut tema acara. Tangani segala kemungkinan masalah yang mungkin terjadi seperti tempat parking kereta. Maksudnya kalau kita buat event, kita kena sediakan tempat parking kereta yang mencukupi untuk beberapa audience yang akan hadir lah, supaya mereka senang nak parking kereta and dan juga tandas. Tandas juga kalau kita ada event yang besar, kita perlu sediakan ataupun cari tempat yang ada tandas yang banyak supaya tidak pelanggan ataupun audience tak perlu beratur panjang untuk masuk ke tandas dan tak adalah berlaku kesesakan di hadapan tu. Dan juga kawasan pameran. Kawasan pameran kalau kita nak buat event yang besar-besar, kita perlukan kawasan pameran yang lebih besar lah untuk elakkan kesesakan yang berlaku. Seterusnya, rumusan. Okey, rumusan kami sudah memberikan gambaran umum mengenai beberapa masalah yang lebih serius mengenai pengurusan acara, dan kami harap dengan kami bentangkan ni dapat berusaha memberikan gambaran keseluruhan mengenai aktiviti penyiapan dan persiapan yang berlaku pada sebelum, semasa dan selepas acara. Ya, macam kita kalau event tu ada masalah apa-apa, kita dah tahu lah cara nak handle masalah tu, cara nak tahu macam mana nak bekerjasama kalau ada masalah apa-apa, kena settle sama-sama lah dalam event tu. Okey, itu saja. Itu saja. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada presenter. A very good presentation. Okey, thank you sir. Thank you, sir. Kepada yang lain, I harap you dapat belajarlah sedikit mengenai, tadi kita belajar mengenai apa benda-benda tadi? Logistik. Logistik, yes. Mengenai logistik. Betul logistik Risiko dan logistik. Risiko dan logistik. Okey, dan yang ni kita belajar mengenai event project management and setup issues. Okey, so dua perkara ni memang penting lah. Okey, risk dan legalities, maksudnya risiko, undang-undang, dan juga ini bagaimana kita nak setup event tu dari hari sebelum, semasa dan selepas. So nanti kita akan belajar yang lain pada hari Jumaat. Okay. Yang lain, make sure hari ni ada 2 nota you kena upload dekat Padlet. Sila upload segera selepas kelas kita habis. Presenter, please upload your slide. As usual, sesiapa yang ada apa-apa soalan boleh tanya dengan saya personally. Okay? Okay, thank you so much. Jumpa hari Jumaat. Thank you, sir. Okay, thank you sir. Thank you, sir. Nak lambat.